سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Kejap ya, tertinggal telefon pula. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar, penonton, muslimin muslimat di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Sekejap je, seminggu tu sebentar ya. Hari ini 11 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 20 Ogos 2021 Masihi, hari Jumaat hari ini. Jadi untuk sambungan kita hari ini ayat 22 dari surah Al-Ma'arij, insyaAllah kita ambil sampai ayat 25 hari ini. Jadi dua tajuk utama hari ini berhubung dengan menjaga salat dan juga bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Illal musallin, melainkan orang-orang yang salat, ini mengerjakan sembahyang. Bahasa Melayu kita sebut sembahyang, asalnya salat. Allazina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang sentiasalah dalam keadaan menunaikan salat mereka. Daimun maknanya yang sentiasa salat apabila tiba waktunya, maknanya istiqamah, sentiasa tetap mengerjakan salat. Kemudian mereka ini juga adalah orang-orang yang dalam harta mereka sudah ada hak-hak yang diketahui. Maksudnya mereka sedar mereka ada hak untuk mereka tunaikan hak itu kepada empunya hak, maksudnya hak orang yang miskin ataupun orang yang memerlukan. Sama ada lisail, bagi orang yang meminta, orang miskin yang meminta, ataupun orang miskin yang tidak meminta. Ada yang meminta dan ada yang tidak meminta. Jadi kedua-dua pihak itu perlu diberikan kepada mereka bantuan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita dah lihat semalam dalam ayat yang sebelumnya, manusia ni ada sifat halu'a, sifat keluh kesah, sifat kedekut lagi bakhil, sifat mudah resah, gelisah, khususnya apabila ditimpa dengan kesusahan. Tetapi apabila ditimpa dengan kebaikan, lain pula dia akan jadi orang yang menua, orang yang tamak, orang yang suka untuk mengumpulkan harta dan tidak mahu berkongsi nikmat harta benda dengan orang lain. Jadi sifat-sifat negatif, sifat-sifat tercela yang buruk begini tidak dimiliki oleh orang-orang yang menunaikan salat. Tapi kalau ada jugalah sifat ni pada orang menunaikan salat, menunjukkan ada sesuatu yang masih tidak kena dengan solat mereka yang mereka perlu perbaiki. Illal musallin, melainkan orang yang solat. Begitu juga dalam ayat surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala menyebut beberapa keburukan, antaranya orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan ni orang yang fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian adanya illal musallin, ada punya pengecualian. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang
menunaikan solat itu orang yang leka daripada solat. Maksudnya ada kekurangan dari sudut solatnya tidak ditunaikan dengan sempurna dari sudut solat pada awal waktu ataupun solat bukan di akhir waktu. Kemudian ada persamaan antara ayat ini dengan ayat dalam surah Al-Mu'minun. Kita nak lihat hari ini dalam surah Al-Mu'minun yang ada sedikit persamaan dari sudut awalnya dan akhirnya. Surah Al-Mu'minun pada muka surat 342. Surah itu dimulakan dengan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Itu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam solatnya mereka khusyuk. Allah Taala meletakkan benchmark, kayu pengukur yang paling utama untuk seseorang mukmin itu berjaya adalah solatnya khusyuk. Bukan setakat solatnya khusyuk. Kemudian di akhir sifat-sifat orang yang layak ke syurga Firdaus, ayat ke-9 sekali lagi ulang, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka ni orang yang tetap menjaga, memelihara solat mereka, sembahyang mereka. Begitu juga dalam surah Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun pada ayat 23. Kemudian kita lihat pada ayat yang akhir, setelah Allah Ta'ala senaraikan beberapa sifat orang yang terkecuali daripada sifat-sifat buruk tadi, iaitu pada ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Sedikit perbezaan. Kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-9, walladzina hum ala salawatihim, salawat dengan bentuk jamak. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum ala salatihim dalam bentuk lafaz mufrad, tapi menunjukkan kepada solat itu sendirilah. Mana mereka ni orang yang menunaikan solat. Jadi kita melihat ada persamaan antara surah Al-Ma'arij dan surah Al-Mu'minun awalnya dari sudut perintah supaya menjaga solat. Disebut di awal, disebut di akhir. Begitu juga Al-Ma'arij disebut di awal, kemudian disebut di akhir. Ini memberi suatu petunjuk kepada kita bahawa solat adalah sangat-sangat penting. Solat adalah suatu amalan yang sangat penting. Apabila Allah Ta'ala menyebut daimun, daim, dama yadumun, yang sentiasa. Solat ni bagaikan makanan untuk roh kita. Memang makanan untuk roh kita pun seumpama makanan untuk perut kita lah. Kita kalau tak makan, tak minum, kita akan lapar, kita akan dahaga. Maka begitulah roh kita perlu diberikan kepadanya amal-amal soleh yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan amalan solat yang paling utama dalam Islam adalah salat. Tidak syak lagi bahawa salat itu adalah sebagai amud al-Islam, sebagai tiang Islam, dan dianggap sebagai a'zamul wajibat wal faraid ba'da syahadataini, sebagai amalan wajib yang paling besar, amalan fardu yang paling utama selepas dua kalimah syahadah. Iaitu selepas kalau orang yang baru mula-mula Islam, dia perlu bersyahadah, membuat persaksian, dia meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak dia sembah, yang dia berikan ibadat kepadanya, Nabi SAW sebagai Rasul, kemudian dia wajib menunaikan salat, dan dia perlu belajar salat sedikit demi sedikit. Itu orang baru memulai Islam. Bagi orang dah lama Islam, pastikan salat itu dipelihara sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup, solat itu sangat penting. Walaupun kita tahu solat ini berat. Kenapa berat? Allah Ta'ala dah wajibkan solat kepada umat terdahulu. Kita tahu dalam kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi SAW menerima solat asalnya 50 waktu. Setiap kali tibanya bulan Rajab, kita dihidangkan dengan ceramah-ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Biasanya penceramah akan sebut bila Nabi SAW terima kefarduan salat daripada Allah Ta'ala yang asalnya 50 waktu, bukan 50 waktu. Kemudian
apabila Nabi turun daripada langit yang ketujuh, kemudian jumpa dengan Nabi Musa pada langit yang kelima. Nabi Musa tanya, apa yang Tuhan kamu berikan kepadamu? Nabi jawab, itu solat 50 waktu. Nabi Musa kata, oh berat tu, aku dah cuba untuk Bani Israel. Mereka tak mampu untuk lakukan solat yang sebanyak tu. Akhirnya Nabi SAW minta dikurangkan. Lalu dikurangkan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya Nabi Musa kata, minta lagi kurang. Rasulullah jawab, aku dah tak boleh dah, aku dah malu dah untuk meminta. Nabi Musa kata, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah diberikan keringanan. Akhirnya daripada 50 jadi 5 waktu. Tapi di sisi Allah Ta'ala, walaupun 5 waktu, tapi ganjarannya seperti 50 kali salat juga. Ini suatu rahmat untuk kita. Allah Ta'ala mewajibkan salat dan tidaklah seberat yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu pun salat juga, tapi mungkin kaifiatnya lain lah. Kita tak tahulah kaifiat caranya macam mana, berapa kali dalam sehari, berapa kali seminggu, berapa rakaat tu kita tak tahu. Tetapi mereka juga salat kerana likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu kami jadikan bagi mereka ada syariatnya dan ada cara untuk mereka mengamalkan agamanya, termasuk dah dalam ibadat salat. Antara ayat-ayat yang menekankan perintah menjaga salat, hafizu 'ala salawati was salatil wusta, surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Muka surat berapa? Rasa muka surat 19 ke 18. Akhir juzuk yang kedua. Muka surat 39. Muka surat 39. Muka surat 39. Ayat 238. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu pelihara salat. Pelihara salat mana kerjakanlah ia dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Sebab tu kita ni, bila kita selesai salat, alhamdulillah pagi ni kita dah selesai salat subuh tadi, kita ada keinginan dalam hati kita ni terdetik, lepas nanti tengah hari nanti zuhur aku nak salat waktu zuhur pula. Lepas zuhur teringat kita nak salat asar pula. Mana sentiasa berterusan dalam jiwa kita, lepas ni aku nak salat lagi. Sebab itulah hubungan kita dengan Allah. Itulah hubungan kita dengan Allah yang Allah Ta'ala suruh hafizu, pelihara salat. Hafizu, kalimah salat dia datang dengan perintah pelihara. Hafizu 'ala salawat, ataupun dalam ayat lain disebut dengan kalimah mendirikan salat. Allazina yuqimunas salata, orang-orang yang mendirikan salat. Antara yang Allah Ta'ala suruh jaga adalah wassalatil wusta, salat al-wusta. Itu salat asar. Salat yang disebut dengan wusta di sini banyaklah kalau kita rujuk dalam tafsir. Ada banyak pendapat. Imam Qurtubi sebut banyak sampai berbelah pendapat, tapi yang lebih kuat adalah salat asar. Dan bangunlah kamu untuk beribadat kepada Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Sekali lagi ditekankan soal khusyuk, itu roh solat. Qanitin, sebab hadis ayat ni bila turunnya ayat ni, kata sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam dia kata, dulu kami peringkat awal solat, yukallimu ahaduna sahibahu fi salat fi hajatih. Seseorang dalam solat tu dia boleh bercakap dengan kawannya berhubung dengan hajatnya. Tengah-tengah solat boleh cakap. Lalu tu bila turun ayat hafizu 'ala salawati was salatil wusta, kata Zaid bin Arqam, umirna bisukuti. Taik perkataan umirna. Umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang daripada bercakap. Umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Rupa-rupanya peringkat awal dulu, peringkat awal ketika diwajibkan solat, para sahabat bercakap dalam solat, tapi tidak bercakap banyaklah, tapi ada juga bercakap. Jadi bila turun ayat hafizu 'alas salawah, solat ni perlu kepada khusyuk, perlu kepada tumpuan.
maka kami diperintahkan untuk sukut, untuk diam. Jadi perkataan qanitin dalam ayat 238 surah Baqarah menunjukkan solat ini tak boleh bercakap. Itu kata Zaid bin Arqam. Perawinya Zaid bin Arqam, hadis ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia beritahu kunna natakallam fi salati, adalah kami dahulu bercakap dalam solat. Kita kata pelik macam mana sahabat dulu bercakap dalam solat. Kalau kecek banyak gak bobel bercakap. Tapi itulah yukallimu ar-rajulu sahibahu, di mana seorang lelaki itu bercakap dengan sahabatnya, dengan kawannya yang wahwa ila jambih, yang ada di sebelahnya. Mana bercakap perlahan lah. Hatta nazala, hinggalah turun ayat ni. Ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka katanya dengan turun ayat ni, fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami. Kami diperintahkan untuk diam. Tak boleh bercakap dah. Lalu keluarlah suatu perintah. Itu tak boleh bercakap. Kalau bercakap, maka menyebabkan batal salat. Salat hanyalah untuk baca Quran, untuk zikir, dan tak boleh disibukkan dengan urusan lain. Pentingnya khusyuk lah. Itu roh bagi salat. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, apa itu salat? Kita ulang kaji balik. Kita dah lama salat, kita dah lama belajar tentang salat. Apa itu salat? Biasa kalau kita kuliah di masjid, biasa kalau kuliah subuh kita lebih banyak bercakap pasal Kelantan, tapi bila dah live macam ni dan ada pendengar daripada luar Kelantan, jadi kena ubah sedikit lidah ni untuk kurangkan bahasa Kelantan. Kagak ayah suka. Baik, kita ulang kaji balik. Apa itu salat? As-salatu lughatan. As-salatu lughatan maknanya ad-du'a. Salat dari segi bahasa maknanya doa. Banyaklah kalau kita cari dalam internet, banyak website yang menyediakan bahan-bahan artikel tulisan yang kita boleh rujuk. Salat dari segi bahasa adalah ad-doa, doa. Jadi bila kita sebut salat, jom salat, sebenarnya kita berdoa, kita bermunajat. Doa ni munajat, kita memohon kepada Allah. Itu salat dari segi lughatan. Dari segi istilahan, kalau dari segi istilah kita rujuk dalam mana-mana kitab fiqh, ulama fiqh sebut salat adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bi takbir wa mukhtatimatun bi taslim. Baik, antara yang disebut di sini, salat adalah zat aqwal wa af'al makhsusah wa ma'lumah. Itu suatu amalan yang ada aqwal, ada perkataan, ada sebutan-sebutan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu, yang khusus, yang sudah diketahui. Tubda'u bit takbir wa tantahi bit taslim. Bermulanya salat itu dengan takbir, ni takbiratul ihram, dan dia berakhir dengan taslim, salam. Maksud salam tu salam untuk keluar daripada salat. Wa yuqsadu bil aqwal, yang dimaksudkan dengan perkataan di sini al-qiraah, bacaan. Bacaan itu meliputi bacaan surah Fatihah yang menjadi rukunnya, bacaan surah yang disunatkan kita baca, kemudian adanya takbir, tasbih, wa ghairiha dan selainnya. Adapun af'al merujuk kepada perbuatan seperti qiyam, adanya berdiri, rokok, tunduk, sujud dan sebagainya. Ini begitulah salat. Jadi bila kita faham itulah salat dari segi ta'rifannya. Cuma bila kita belajar ya dari segi fiqhnya, syariatnya begitu. Satu lagi perkara yang perlu kita tekankan di awal tadi, khusyuk. Berapa ramai orang yang salat tetapi salatnya tidak memberi kenikmatan untuk dia. Ini masalah. Sebab roh salat tu tidak ada. Kita buat bandingan macam ni lah, macam orang tak sihat, orang yang demam, tak sihat. Dia ni kalau bagi makanan yang paling sedap pun, kata sedap ni, nasi arak ni sedap. Tak sedap, lidah aku tawar lecah habis. Tak sedap. Sebab apa? Sebab dia tak sihat, dia demam. Ni kena korang dah ditakdirkan positif COVID, dia kata dia hilang deria rasa. Makan tu tak serga apa satu. Hak masin tak berasa masin. Yang tawar patah lagi. Yang manis pun tak rasa manis. Bagaimana dengan orang yang jiwa dia tak baiki? Dia solat lah, tapi solat dia tak rasa khusyuk. Ini berbeza dengan para sahabat, dengan Nabi SAW yang
bukan setakat solat fardu ya. Mereka ni kalau solat sunat, ambil contohlah Nabi sendirilah, sebab Nabi ni contoh paling baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Taala dah beritahu dalam Quran, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang paling baik dalam surah Al-Ahzab ayat tu. Bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh ikutan yang paling baik. Itu ayat 4 muka surat 420 ayat 21 dalam surah Al-Ahzab. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu dalam kehidupan beragama, kita solat macam mana, kita nak puasa macam mana, kita nak haji macam mana, kita nak baca Quran macam mana. Contoh yang paling baik untuk kita ikuti tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amatlah pelik kita kalau orang yang mengaku dia cinta Nabi, dia sayang Nabi, tapi bila masuk bab ibadat dia buat cara dia sendiri. Dia buat cara dia sendiri, dia tak ada kesungguhan untuk belajar sunnah Nabi, untuk mencontohi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Tak ada lagi contoh ikutan yang baik kecuali Nabi. Bagi siapa tu? Itu bagi orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan mengharapkan balasan baik di akhirat. Dia kena ada sifat hanya harapkan Allah di hari akhirat. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingati Allah, sentiasa menyebut mana, banyak berzikir. Orang yang ada sifat ni yang dapat mencontohi Rasulullah. Hanya mengharapkan Allah di hari akhirat. Kemudian satu lagi, banyak mengingati Allah. Orang yang ada sifat ni, insya-Allah dia boleh jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah ataupun qudwah hasanah, contoh ikutan baik. Sekarang kita nak lihat contoh ikutan yang kita nak contohi Nabi dalam solat baginda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun untuk solat di waktu malam, baginda solat ni, solat Nabi ni lama. Rokok lama, qiyam lama. Kadang-kadang Nabi ni menangis bila baca ayat Quran. Nabi menangis. Kalau nak cari hadis, tarik perkataan ka'anna fi sadrihi azirun ka'aziril mirjal. Ini nak menggambarkan khusyuknya solat Nabi. Lebih-lebih lagi kalau solat waktu malam. Kita tahu waktu malam waktu yang sunyi, waktu orang semua tidur, kita seorang-seorang diri bangun. Nabi SAW bangun dengan penuh khusyuk, takut kepada Allah. Ka'anna, tak ada ha, ka'anna fi sadrihi azirun ka'aziril mirjal. Nabi salat sehingga dia menangis, bunyi teresak-esak, seakan-akan Aisyah kata dalam dada Nabi ini seperti bunyi azirun. Azir ni air menggelegak. Gelug-gelug-gelug-gelug. Tu bunyi itu. Kenapa sampai macam tu? Sebab teresak-esak ataupun sangat-sangat takutnya baginda kepada Allah. Tu kata Aisyah, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan kami. Dia solat wa fi sadrihi azirun ka aziri al-mirjal. Seperti dalam dadanya bunyi azir, bunyi menggelegak, seperti air menggelegak, teresak-esak. Kerana khusyuknya baginda. Kita tak sampai setara tu. Kita jauh sekali tak sampai ke tahap itulah kitanya. Ini menggambarkan kesempurnaan khusyuk dalam solat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh. Kita ada contoh yang lain. Kata apa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata satu malam saya pernah pergi ke masjid tengok Nabi solat. Bukan solat fardu, yang solat sunat. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun ikut Nabi. Lalu iftataha, dia membuka solatnya dengan surah Al-Baqarah. Iftataha as-salata bi surah Al-Baqarah, macam tu, lebih kurang gitulah. Kemudian lamalah solat Nabi ni lama, sehingga Abdullah bin Mas'ud kata mungkin Nabi akan rokok. Tapi tiba-tiba Nabi sambung pula dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Lepas habis An-Nisa, dia sambung pula dengan surah surah Ali Imran. Jadi menyebabkan solat itu panjang. Nabi solat, dia baca surah yang panjang ini solat malam. Jadi bila solat tu panjang, lama, menyebabkan Abdullah bin Mas'ud kata,
Sehingga aku merasai dengan sesuatu yang buruk. Maksud buruk di sini aku rasa nak duduk tinggalkan Nabi tapi tak sampai hati. Jadi solat Nabi ni panjang, lama, itu Nabi ni ada kekuatan dari segi fizikal dan kekhusyukan yang luar biasa kerana hatinya bersih. Adapun kita ni betul lah, kita kena mujahadah untuk mencapai kesempurnaan salat. Tu kata atau dah jumpa dah hadis tu. Fadakhala waftatahas salah. Dia memulakan salat, lalu dia membaca surah Baqarah. Tak bukan ini hadis yang lain. Dia ada matan yang lain. Baik, kita melihat yang berikutnya, antaranya Ibnu Abbas pun sama juga, pernah solat malam bersama dengan Nabi, kemudian dia solat sebelah kiri dan Nabi suruh dia duduk sebelah kanan. Para jemaah dirahmati Allah, kita nak lihat beberapa dalil yang lain yang menekankan kewajipan menjaga solat. Antaranya ialah fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Ini ayat yang ke-11 surah At-Taubah. Jika mereka yang musyrik itu bertaubat. Jika mereka itu bertaubat, maknanya mereka itu dah meninggalkan agama jahiliyah. Mereka dah memeluk Islam, kemudian mereka menunaikan salat. Bila masuk Islam terus menunaikan salat. Pentingnya salat. Dia tak boleh masuk Islam, nanti dia kata minggu depan lah saya salat. Tak. Bila dia masuk Islam, hari itu juga dia kena solat. Kalau dia tak tahulah cara nak bacaan dalam solat apa, dia tak apa, dia solat, dia ikut je orang yang solat. Kemudian dia belajar sedikit demi sedikit. Ini bagi golongan yang baru memeluk Islam. Dia belajar sedikit demi sedikit bacaannya, maka dia boleh perbaiki daripada sehari ke sehari sehinggalah solat itu lengkap dari segi rukun qauli, rukun fi'linya. Jika mereka itu bertaubat, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka dianggap ikhwanukum, saudara kamu yang seagama dengan kamu. Ada ulama yang mengambil istinbat pengajaran daripada ayat ni. Maknanya kalau seseorang tu masuk Islam tapi dia tak solat, dia tak menunaikan zakat, maka dia tak dianggap saudara seagama dengan kita. Jadi orang yang dianggap saudara kita yang Islam ni, Islam yang melaksanakan salat dan zakat. Kan kita sebut Al-Muslim, Akhul Muslim. Itu ada dalam hadis. Orang Islam ni selain kepada Islam yang lain. Tapi kalau dia Islam, dia sendiri tak solat, Allah Ta'ala meletakkan syarat dia saudara kita yang seagama dengan kita apabila dia menunaikan salat dan juga melaksanakan zakat harta benda. Ini perkara yang paling asas. Kalau salat itu untuk dia dengan Allah secara khusus, ataupun zakat itu antara dia dengan orang lain. Maknanya ada dua keperluan. Silah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya secara khusus, iaitu salat, dan hubungan seorang hamba dengan manusia yang lain dari sudut tolong menolong, iaitu dalam bab zakat harta benda. Baik, kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu, umirtu an uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia selagi mereka berada dalam kekufuran, maka dilakukan usaha jihad. Uqatil, memerangi ini bukan bunuh, kena faham. Bukannya Nabi kata aku diperintahkan an uqtil, untuk bunuh. Uqatil. Kalau silap faham terjemahan jadi lain pula cara kita memahaminya. Umirtu, Nabi kata aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Yang ini untuk meneruskan usaha jihad dan dakwah. Uqatil tak semestinya bunuh. Bunuh tu terpaksa dilakukan bila dah berada di medan peperangan. Islam mengambil pendekatan iaitu dakwah. Kita bukan nak berperang, dakwah. Tetapi bila pihak musuh dah menggunakan kekuatan senjata, kekerasan, maka kita kena difak, kena pertahankan agama dan umat Islam. Maka berlakulah jihad. Dari segi usaha dakwah, Nabi kata aku perlu dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia yang menentang agama Islam, hatta yashhadu, sehinggalah mereka bersaksi bahawa alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada sambungan lagi. Kalau mungkin boleh cari di bawahnya, ada sambungan lagi. Wa anni rasulullah wa yuqimus salah. Wa yuqimus salah, matan lain. Wa yuqimus salah.
Kemudian mereka perlu mendirikan salat. Wa yu'tu az-zakata, perlu menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan perkara itu. Apabila mereka melakukan perkara itu, di sini hak Nabi sebut 3 sahaja, mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan salat, zakat. Fa idza fa'alu, kalau tak jumpa juga taib perkataan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka lakukan semua itu, maka asamu, terpeliharalah. Asamu, mim waw alif. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi apabila mereka yang dah memeluk Islam tu melaksanakan apa yang diperintahkan, mereka dah mengucap 2 kalimah syahadah, mereka dah salat, mereka dah zakat, maka dikira asamu, terpeliharalah daripadaku akan darah mereka dan harta mereka. Mana Nabi tak boleh ganggu lagi, orang Islam tak boleh kacau lagi, sebab mereka dah dianggap saudara kita. Sebab mereka dah memeluk Islam. Bila mereka dah Islam, mereka dianggap saudara kita, maka asamu mana terpelihara, terjagalah akan darah mereka, tak boleh lagi dibunuh, tak boleh dicederakan, harta mereka pun tak boleh dirampas, tak boleh diambil, kecuali dengan hak Islam. Maksud hak Islam ni dengan kesalahan yang mereka lakukan, maka mereka perlu dihukum. Itu sebab ada kesalahan mereka buat, mereka perlu dihukum. Tapi akhirnya wahisabuhum 'ala Allah. Hisab, perhitungan amalan mereka itu terserah kepada Allah. Jadi perkara penting yang Nabi sebut di sini tentang yuqimus salah. Bila orang kafir itu dah masuk Islam, mereka perlu tunaikan salat. Jadi sangat menyedihkan kita lihat dalam masyarakat kita sebenarnya masih ramai lagi yang belum sempurna salat. Ataupun yang mungkin langsung tidak salat pun ramai jugalah. Cuma kita tak tahulah statistik. Ada yang salat tapi salatnya mungkin tak cukup 5 waktu. Ada salat mungkin salat hari Jumaat sahaja. Salat ni perkara yang sangat mustahab, sangat penting. Sebab itu banyak dalam pendekatan dakwah, kalau Ustaz Abid Liu bila dia sampaikan bantuan kepada orang-orang yang susah, antara pesanan dia kata, tolong jaga solat. Solat kena jaga dan kena usaha untuk belajar perbaiki kesempurnaan solat dari semasa ke semasa. Mungkin ada kekurangan yang kita tak tahu, kita boleh perbaiki solat kita semoga lebih sempurna. Kemudian di sini saya tak sebutlah tentang solat kepentingan solat jemaah sebagainya, itu pun kita dah tahu. Cuma dalam situasi pandemik COVID-19 kita tak dapat ke masjid, kita boleh berjemaah di rumah dengan ahli keluarga. Tapi yang penting kita ingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, salat sangat mustahab. Di mana sahaja kita berada, ingat, masuk je waktu salat, kita salat. Itu kewajipan kita. Pastikan hati kita, jiwa kita sentiasa ada hubungan dengan Allah, talian hayat kita. Kalau kita mula dengan subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan isyak 4. Jadi kita punya talian hayat kita 2, 3, 2, 4, 4, 3, 4. Itu nombornya. Tapi bukan nombor telefon ya. Itu nombor talian hayat tentang solat kita. Yang kita solat pagi 2 rakaat, subuh, berikutnya zuhur 4, 4, 3, 4. Baik. Yang paling utama untuk kita lihat dari segi kepentingan solat adalah solat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Kita rujuk ayat dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Maaf, bukan surah Al-Isra, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Muka surat 401. Muka surat 401. Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab Al-Quran ini. Allah Ta'ala perintahkan Nabi baca Quran. Kemudian wa aqimis salah. Dirikanlah salat, tunaikanlah salat, laksanakan salat. Kenapa? Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji, mungkar. Al-fahsya' ni perbuatan yang buruk, fahsya' dan juga perkara yang mungkar. Ni kita nak jaga kesempurnaan salat supaya kita boleh kurangkan
keburukan yang berlaku dalam masyarakat. Kita tahu kita ni ada nafsu yang jahat. Kita kadang-kadang kalah dengan godaan syaitan. Tapi sekurang-kurangnya bagi orang yang ada solat, solat itu menjadi suatu menjadi suatu kawalan yang sentiasa monitor dia punya hidup untuk kawal kehidupan dia. Kalau dia terjatuh ke dalam dosa sekalipun, dia masih ada kesedaran, aku buat salah ni, aku buat dosa ni, lalu dia terus bangkit untuk kembali memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Kenapa dia jadi begitu? Sebab dia masih menjaga solat. Walaupun dia buat dosa, tapi dia masih solat. Jadi solat itu sangat mustahak untuk kawal. Maka solat juga dia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Antara yang Nabi sebut adalah bila Nabi SAW bertanya, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Ara'aitum law anna nahran. Apakah pendapat kamu kalaulah terdapat nahran, sebatang sungai. Sungai ni kita tahulah, sungai ni maknanya tempat dia ada air yang banyak. Nahran ni bibabi ahadikum, bibabi, di pintu ahadikum. Rasa kalau tekan sesudah jumpa dah situ. Ara'aitum law anna nahram bibabi ahadikum. Nabi tanya, apakah pendapat kamu? Apa yang kamu fikir? Kalaulah di depan pintu rumah kamu ada nahran, sebatang sungai. Sebatang sungai. Yang mana kamu dapat yaghtasilu minhu, seseorang tu dapat mandi daripada sungai itu kulla yaumin, setiap hari, 5 marrat, 5 kali. 5 kali maknanya menunjukkan kepada 5 kali solat. Ini satu tamsilan. Nabi nak suruh sahabat mudah faham yang solat ni dapat membersihkan seseorang manusia daripada dosanya. Jadi secara analogi yang mudah ni, Nabi tanyalah, hal yabqa min daranihi syai'? Masihkah berbaki, ada lagi tak kekotoran pada badan dia? Kalau dah 5 kali sehari dia mandi sungai, sahabat pun faham sungai ni air banyak. Tapi sahabat memang fahamlah sebab dia tahu di Madinah, di Mekah tak ada sungai. Bila disebut sungai, tempat yang airnya banyak. Lalu mereka jawab, la yabqa min daranihi syai'. Tak ada lagi saki-baki kekotoran sedikit pun, maknanya badannya dah benar-benar bersih. Maka Nabi jawab, fadzalika, itulah, begitulah, masalu, perumpamaan tentang as-salawatil khams, salat 5 waktu. Bila seseorang tu solat dalam sehari 5 waktu dengan betul, dengan baik, sempurna, solat itu sah, memenuhi syarat-syarat sah solat, yamhullahu bihinnal khataya. Lalu Allah Ta'ala hapuskan, padamkan dengan sebab solat itu segala kesalahan si hamba. Khataya di sini ulama jelaskan dengan maksud dosa-dosa kecil, ya. Khataya ni merujuk kepada as-sagha'ir, dosa-dosa kecil. Adapun dosa yang besar perlu kepada seseorang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dah ditunaikan solat 5 kali sehari, maknanya insya-Allah tak ada lagi dosa kecuali dosa besar yang dia perlu bertaubat. Hadis lain kita boleh rujuk ialah ada dalam syarah di bawah tu tentang solat 5 waktu, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah. Hadis riwayat Imam Muslim dan sahihnya. Solat 5 waktu, ini banyak kita temui hadis-hadis yang menunjukkan solat itu memang 5 waktu. Ini kalau kita pergi mana-mana tempat, kalau ada penduduk kampung tu dia solat 3 waktu je. Ini masalah ni, dah jadi satu bid'ah dah. Nabi suruh solat 5 waktu, dia solat 3 waktu. Sebab apa? Sebab dia kata, yang solat isyak kami nak tidur, solat subuh kami belum bangun tidur. Jadi buat alasan nak tidur, maka dia tinggalkan solat isyak subuh. Tak boleh. Solat mesti cukup 5 waktu. As-salawatul khams, solat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah. Satu Jumaat kepada Jumaat berikutnya, maknanya daripada satu minggu kepada satu minggu yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, daripada satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, daripada setahun ke setahun. Semua yang berlaku antara selang waktu tu mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Semuanya menghapuskan, mukaffirat, mengkifaratkan dosa-dosa yang berlaku antaranya. Antara solat dengan solat lain, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan, apabila si hamba itu menghindari al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Ini yang para ulama maksudkan,
wallazi dhahaba ilahi katsirun min, inilah pendapat yang para ulama, kebanyakan ulama berpegang dengannya, itu annas salawat, salat 5 waktu ni tukaffiru as-saghair mutlaqan. Salat itu dapat mengkifaratkan dosa-dosa kecil secara mutlak. Tapi ada syarat lah, iaitu apabila mereka itu tidak berterusan melakukan dosa kecil. Kerana dosa kecil pun kalau berterusan akhirnya jadi dosa besar juga. Bila jadi dosa besar maka perlu kepada taubat yang sempurna, cukup dengan syarat-syaratnya. Kita dah 7 suku dah, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak lihat sikit lagi dalam ayat yang sama juga Allah Ta'ala sebut orang-orang yang solat dalam keadaan daimun. Solat sokmo-sokmo. Kelantan orang Terengganu dia sebut sokmo-sokmo. S-O-K-M-O. Sokmo-sokmo maknanya mu ni rajin lah solat. Tadi solat dah. Kejap lagi mungkin kita nak ambil wuduk nak solat duha pula. Orang yang marah solat kata mu ni rajin lah solat sokmo. Kita kata lah betul lah. Sebab kita diperintahkan untuk mengisi masa kita dengan solat. Itu pun antara subuh dengan zuhur jangka waktunya lama, tak adalah solat fardu yang lain. Jadi kita boleh ambil sedikit untuk kita solat sunat duha. Tapi yang penting yang berterusan. Baik, kita terus kepada tajuk yang kedua tentang wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sifat ini juga disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, itu orang yang menjadi ahli syurga dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni memang dah Allah Ta'ala sebut berulang kali dalam Quran. Mereka ni adalah orang yang Allah Ta'ala janjikan syurga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, dan sebagainya. Dalam surah Az-Zariyat, muka surat 521. Antara sifat orang-orang yang bertakwa yang disenaraikan di sini iaitu ayat 19. Kita lihat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada bahagian yang sudah ditentukan untuk orang yang meminta, orang miskin meminta dan tidak meminta. Apa beza dengan surah Al-Ma'arij? Al-Ma'arij dia ada ma'lum. Surah Az-Zariyat tak ada perkataan ma'lum. Dalam surah Al-Ma'arij, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam surah Az-Zariyat terus wallazina fi amwalihim haqqul lis-sa'il, tak ada ma'lum. Sebenarnya tak ada beza pun. Ma'lum tu sebagai ziyadah taukid bahawa harta yang dimiliki oleh orang yang berharta tu ada hak yang mereka sudah ketahui bahawa dalam harta mereka ada bahagian untuk orang lain. Maksudnya ada sedekah yang mereka perlu laksanakan, ada zakat yang mereka perlu tunaikan. Itu pada harta mereka ada hak untuk, sama ada orang tu datang sa'il meminta. Orang meminta ni sebab mereka tu betul-betul berhajat lah. Tapi sebenarnya kita dah bincang sebelum ni. Sebenarnya kita tak boleh meminta. Kita tak boleh minta sedekah. Salah sebenarnya meminta. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar perlu meminta. Adalah hadis riwayat Qabisah. Ada seorang sahabat Nabi pesan, Nabi kata, ya Qabisah, la tahillul mas'alah illa, tidak halal bagi kamu meminta-minta. Kecuali dalam 3 keadaan boleh meminta. Orang yang datang meminta ni sebab dia dah benar-benar terdesak. Itu lain cerita, dia boleh minta sebab dia terdesak. Nabi pesan, Nabi kata, ya Qabisah la tahillul mas'alah. Maksudnya tidak halal. Itu bersambung ya. Ustaz Rosdan bersambung perkataan tu, kena pisahkan huruf tu. La tahillu al mas'alah illa salasah. Tidak halal untuk kamu meminta-minta kecuali 3 golongan. Iaitu pertama orang yang tahammala, suatu orang yang menanggung. La tahillu al-mas'alah, mungkin silap pada eja masalah tu dia kena ada alif, hamzah tu duduk atas alif. Dia silap satu huruf dia tak boleh search, tak boleh cari dah. La tahillu al-mas'alah illa salasah. Antaranya man tahammala, orang yang menanggung
Bukan bawah lagi, cuba cari bawah lagi. Hadis Qabisah, tu baru jumpa. Kata hadis Qabisah, ya Qabisah, Nabi kata. Pertamanya tahammaltu hammalah. Ada seseorang datang, dia kata aku menanggung suatu beban, satu urusan yang berat yang aku perlukan kepada perbelanjaan, perlu duit. Lalu Nabi kata, kalau begitu tak apalah, Akim, kamu bangun diri dulu, tunggu sehingga datang orang yang bawa duit zakat, maka kami minta diberikan kepada kamu. Kemudian semakal, kemudian Nabi kata kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu. Sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu daripada 3 golongan. Ni ya, kalau orang tu nak bagi minta, boleh. Tapi pastikan diri dia termasuk salah satu daripada 3 golongan ini. Pertama, Nabi kata, rajul tahammala hamalah. Seorang lelaki yang menanggung suatu tanggungan kerana beban tugas yang dia perlu selesaikan. Contohnya, dia nak memperdamaikan manusia yang berbalah, perlu mungkin nak bagi hadiah, adalah dia punya cara dia tu. Maka dia perlukan kepada kos lah. Maka ini boleh sebab ada maslahah, ada keperluan yang sangat kuat. Kemudian bila dah selesai tugas dia, Nabi kata thumma yumsik, kemudian dia menahan. Maksud menahan, dia tak boleh meminta lagi, sekat tu je. Maknanya permintaan tadi untuk dapatkan duit bantuan tu perlu bersifat muqayyad, bukannya mutlak. Sementara kau minta, lepas tu mari pula minta pula. Dia pergi jumpa orang kaya tu bagi, lepas tu datang minta pula, tak boleh. Bila selesai hajat dia, thumma yumsiku, dia kena menahan diri daripada meminta, tak boleh minta dah. Yang kedua, lelaki yang Nabi kata asabathu jaihah, ijtahat malahu. Seorang lelaki yang ditimpa suatu hajat yang ada kaitan terus dengan hidup dia. Tadi dengan orang lain, dengan hidup dia. Tadi dia nak tolong orang lain ni, dia sendiri nak guna untuk dia. Kerana hidupnya ditimpa dengan sesuatu keperluan bagi memenuhi perkara kiwaman, perkara dasar, perkara asas dalam kehidupan. Contohnya nak dapatkan beras ke, susu anak ke, tak ada pakaian langsung ke. Itu yang kedua. Yang ketiga, asabatuhu wa rajulun asabatuhu faqah. Seorang lelaki yang ditimpa oleh kepapaan. Papa ni sampai perekat, kita kata miskin tegak lah. Terlalu miskin, memang tak ada apa-apa. Ni kita kena tolong dia dan dia boleh datang meminta. Kalau dia tak meminta pun, orang yang tahu tentang keadaan dia perlu memberikan kepadanya. Sebab ada setengah orang dia susah tapi dia segan nak meminta. Dia malu nak minta. Tapi kita boleh kenal, ni orang macam ni, orang yang susah. Tengok air muka dia pun kita cam. Ni orang susah ni. Maka kita perlu memberi kepadanya atas kesusahan yang dia lalui dalam kehidupan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak beritahu orang yang berharta, mereka sedia mengetahui dalam harta mereka ada hak orang lain. Maka mereka janganlah jadi orang yang kedekut dengan harta yang mereka miliki. Hendaklah bersedia untuk berkongsi nikmat harta benda dengan orang-orang lain. Bila kita berkongsi sebenarnya tak rugi pun. Bila kita berkongsi dalam bentuk kita beri derma, beri sedekah, apatah lagi bayar zakat yang wajib, apa-apa yang kita keluarkan untuk disedekahkan tidak rugi. Sekalipun tersilap sasaran. Apa maksud tersilap sasaran? Kita nak bagi sedekah pada rumah anak yatim contohnya. Datanglah orang datang minta. Kan tempat kita ni banyak kadang-kadang ada, tak tahulah di negeri lain. Kalau di Kelantan ni ada setengah-setengah tempat. Kalau biasanya di depan bank lah. Tak kira bank Islam ke bank apa. Adalah orang-orang yang berdiri dengan tabung sekali dengan resit. Oh, dia kata saya ni mencari dana untuk keperluan masjid ni, untuk menyiapkan binaan masjid ataupun untuk kos penyelenggaraan pengurusan masjid. Kita pun tak tahu orang ni jujur atau menipu. Tapi katakanlah dia menipu. Dia menipu, mungkin duit tu dia ambil, itu dia tanggung dosa. Tapi pahala sedekah tu kita dapat. Itu hebatnya sedekah. Walaupun sedekah kita tu tak sampai kepada sasaran yang kita kehendaki, di sisi Allah kita dah dapat pahalanya. Apa dalilnya? Dalilnya kita boleh lihat kisah yang berlaku zaman Nabi. Seorang lelaki namanya Yazid. Saya tak pastilah Yazid bin apa tu. Ada nama Yazid. Suatu hari dia keluar ke masjid untuk beri sedekah. Tiba-tiba sedekah tu jatuh kepada tangan anaknya nama Ma'an.
berlakulah perbalahan antara dua beranak ni. Lalu akhirnya Nabi kata, ya Yazid, tulis perkataan ya Yazid, ya Yazid, lakama ya Yazid, lakama nawaita, begitu. Dalam bab sedekah, bila kita beri kepada orang, ialah kadang-kadang orang nak datang minta rumah kita ataupun yang kita temui, kita pun tak tahu keadaan sebenar dia. Kita ni baik, kita ni bagi kita orang Malaysia ni pemurah, masyhur dengan sifat pemurah. Bila dah Yazid buat begitu, dia rasa tak puas hati. Dia pergi ke masjid, tengok ada orang tu duduk, tunduk. Dia pun bagilah. Kadang-kadang dia orang Arab ni gitu, dia bila kita duduk di masjid, mungkin dia mari dia letak. Dia tak tengok kita ni siapa-siapa. Jadi Yazid lepas tu perasan, rupanya hak terima tu anak dia sendiri namanya Ma'an. Lalu dia tak puas hati. Kedua beranak ni pergi jumpa Nabi. Nabi kata, ya Yazid, laka ma nawaita. Bagi kamu pahala yang kamu niatkan daripada sedekah. Sebenarnya dia ke masjid sedekah nak bagi pada orang lain, tapi tiba-tiba sedekah dia tu terjatuh ke tangan anak dia sendiri. Anak dia sendiri yang dapat. Lalu Nabi jawab kepada si anak pulan Ma'an. Dia kata, walaka ma akhadta ya Ma'an, ya Ma'nu. Wahai Ma'nu, kamu dapat apa yang kamu ambil. Kamu dapatlah apa yang duit yang ayah kamu bagi. Sebenarnya ayah kamu tak ada niat nak bagi kepada kamu, nak bagi kepada orang lain. Tapi pahala tu tetap diperoleh oleh ayah dia. Itu hebatnya sedekah. Kadang-kadang kita meragui orang datang minta bantuan gini-gini, kita kata betul kau ni, kau nipu kau, ni satu sedikit penipuan ke? Betul lah. Kalau betul-betul lah kita kata. Tapi di sisi Allah, kita jangan sedih. Pahala sedekah kita tu tetap ada. Walaupun tidak sampai ke tempat yang sepatutnya kita ingini. Kita nak sedekah tu sampai. Contohnya ada orang yang meragui sejauh mana sedekah yang kita berikan untuk bantuan kemanusiaan, untuk mangsa pelarian di Syria. Contohnya orang-orang Palestin yang ditindas oleh Yahudi. Kan banyak misi-misi kemanusiaan. Ada setengah meragui. Kita tawakal lah. Sebab kita pun tak mampu nak buat nak buat penyiasatan. Nak buat penyiasatan sejauh mana sampai tak sampai. Kita serah kepada Allah. Tapi di sisi Allah, kita tetap dapat pahala. Sebab Nabi dah beritahu, laka ma nawaita, kamu dapat pahala atas apa yang kamu niatkan. Jadi maknanya bergantung pada niat, atas sedekah tadi. Dan penerima tu pun akan dapat apa yang dia perolehi. Itulah contoh kalau saya lihat zaman sekarang ni, kalau solat jenazah masih ada lagi setengah-setengah tempat, yang keluarga si mati tu dia akan sediakan sampul. Mungkin dalam tu adalah duit RM10 ke RM5 ke. Orang yang datang tu ada yang nak ambil atau tak nak ambil. Sebenarnya keluarga tu bagi tu dia atas niat, bukan nak upah pun, niat dia nak sedekah. Cuma kita beritahu janganlah sampai membebankan, menyusahkan. Kalau nak sedekah, banyak cara boleh buat. Tapi tak apa, kalau dia niat nak sedekah atas niat dia, maka dia dapat pahala sedekah. Kita yang ambil pula, kita niat, jangan kita ambil, kita ambil ni sebab inilah bayaran upah sebab aku lakukan solat jenazah. Tak boleh gitu. Kita niat, kita ambil supaya pemberi tu dapat pahala sedekah. Kita ambil dan kita sedekahkan pula pada orang lain. So kita pun dapat pahala sedekah juga. Orang tu sedekah pada kita, kita sedekah pada yang lain. Jadi masing-masing dapat berkongsi pahala. Tak ada rugi pun, win-win, 50, sama-sama dapat pahala. Tapi kalau kita tak terima, pemberi tu tak dapat pahala sedekah sebab kita tak ambil, dan peluang kita bersedekah pun tak dapat juga. Sebab itu Nabi pernah pesan dalam harta, Nabi pesan kepada apa itu? Kita dah pesan ke sahaja ni, kepada Umar. Nabi kata, ya Umar, idza ataita min syai'un min hadzal mal, idza ataka, rasanya begitulah hadis itu, idza ataka syai'un min hadzal mal fakhudhu. Idza ataka syai'un min hadzal mal, kalau tak silap rasa betul dah matan tu. Kalau betul insya-Allah jumpa. Kalau silap tu kena cari semula lah. Bila datang kepada kamu sesuatu daripada harta ni, orang bagi hadiah ke, tu betul dah. Tapi rasa dia ada lagi matan yang lebih lengkap lagi. Bila datang kepada kamu sesuatu daripada harta ni,
Hadis betul daripada Umar Ibn Khattab. Min ghairi mas'alatin wala israfin. Dengan tidak meminta-minta. Tu. Harta tu siapa? Kita tak minta. Kita tak minta dan tidak pula ada ketamakan untuk menerimanya. Maknanya bagi kita dapatlah. Tak dapat pun tak apa. Mana kita punya perasaan tidaklah teruja sangat. Dapat, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa. Dia ada sambungnya dia lagi. Nabi kata, faqbalhu, terimalah, ambillah. Tu fakhuzhu. Di mata lain sebut, wa anta ghairu sa'il. Kamu dapat tu bukan sebab kamu minta pun. Harta tu sampai, banyak cara lah. Sama ada hadiah, kenaikan pangkat, dapat, kalau orang kerja-kerjaan dapat apa dia? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, APC. Kalau saya yang bertugas di kerajaan negeri ni, rasanya setakat ni tak ada lagi lah. Tapi kawan-kawan kita yang di bawah Kementerian Pendidikan, dia kata dia dapat, sekali-sekala ada kawan yang dapat APC. Kita tanya apa APC? Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Dapatlah hadiah. Bukan dia minta pun. Tuhan tu dapatlah, tak apalah. Wa anta ghairu sa'il. Kamu tidak meminta dan wala musyrif. Dan tidak berasa tamak, yang ini sentiasa teruja lah. Musyrik mana teruja. No. Kalau dapat cara tu, fakhuzhu, ambil lah. Nabi kata ambil, Nabi suruh ambil. Jangan pula kita buat mahal. Kata aku ni orang warak, aku orang zuhud. Tak nak lah. Tak sih lah. Orang kita kata tak embuh lah. Nabi suruh ambil. Kita buat pandai-pandai, kita tak nak ambil. Nabi suruh ambil. Sebab Nabi tahu dengan harta tadi, banyak kita boleh gunakan untuk keperluan hidup kita. Ataupun kita boleh buat pahala. Kita boleh sedekah pula. Kalau kita nak bersedekah lah. Wa ma la fala tutbi'hu. Kalau selain daripada cara tu, jangan kamu ikuti diri kamu. Maksudnya jangan kamu paksa diri kamu untuk mencari-cari. Tapi kalau dia mari tanpa kamu minta, maka tak apa ambil. Sebab anggaplah ia sebagai rezeki daripada Allah. Maka di sini adanya keharusan untuk kita mengambil apa-apa pemberian tanpa kita meminta. Bukan minta. Minta tu lain cerita. Tapi dalam bab orang miskin tadi, bila mereka datang meminta, kita kena beri juga kaedahnya gitu dalam Islam. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta, jangan kamu herdik. Kan? Dalam surah Ad-Duha tu biasa kita baca. Antara larangan Allah Ta'ala secara khusus kepada Nabi. Sebab Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi, wa wajada, apa dia? Alam yajidka yatiman fa'awa satu. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Tidakkah dia mendapati engkau yang Muhammad dulu kamu ni anak yatim, kemudian Allah Ta'ala bagi tempat perlindungan, kamu dipelihara oleh datuk kamu, pak saudara kamu. Dia dapati kamu dulu dhallan, kamu dalam keliru, tak tahu jalan yang benar, kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah, diberi wahyu. Dulu dia dapati kamu ni a'il. A'il ni orang yang miskin, tak ada harta. Sebab Nabi ialah bukan dibesarkan oleh mak ayah dia, tapi dibesarkan oleh datuk dia. Lalu fa'arna, Allah Ta'ala bagi kekayaan. Tapi bila dah kaya, fa'ammal yatim, adapun anak yatim, fala taqhar. Jangan kamu berlaku kasar. Jangan kasari anak yatim. Sebab mereka ni orang lemah, tak ada mak ayah. Dan satu lagi, wa ammas sa'il. Adapun orang yang datang meminta bantuan. Minta duit ke minta apa, minta. Fala tanhar. Allah Ta'ala ingatkan, jangan engkau yang Muhammad herdik tengking mereka. Ini peringatan bagi kita juga. Ayat ni sebagai peringatan. Kalau datang orang minta sedekah kat rumah, kita pun nak marah. Mu ni hari tu mari dah. Dia marah ni tak jadi kecek luar lah. Kecek Kelantan lah. Mu ni hari tu mari dah. 2 minggu lepas mari dah. Tak ada muka lain. Tak ada kerja lain. Kerja mu minta sedekah. Kecil hati dia. Ataupun rasa sedih dia. Sebab dia ditengking, diherdik. Kalau kita boleh bagi-bagilah sama seria. Orang Kelantan kata sama seria. Tak boleh banyak, berilah sikit. Tapi kalau tak lebih sikit, lebih banyak lah. Lebih baik. Maknanya bagi juga. Kalau tak ada apa-apa. Tapi pengalaman saya pun ada orang tu dia datang, kita pun tak sampai hati, kita bagilah juga. Lepas tu dia tanya pula, kain ada ke kain pelekat? Berah ada ke? Ya Allah, kata dia minta pula lebih-lebih. Tak apalah, itu kerana dia. Jadi kalau kita boleh bagi, kita bagi. Dia kata nak kain. Tak apalah, saya cari dulu. Mungkin dia benar-benar susah. Dia kata dia tak ada kain, tak cukup rumah dia. Suami dia ada kain selai 2. Tak apalah, kita bagilah. Tapi begitulah. Kalau dia betul-betul ikhlas susah, kita tolong, insya-Allah di sisi Allah ada pahalanya. Kerana bila kita menolong orang lain, dijamin Allah Ta'ala akan tolong kita. Kan Nabi dah pesan,
apa dia? Wallahu fi aunil abdi. Sebab bila kita sedekah sebenarnya niat kita nak tolong. Kita nak tolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala sentiasa akan menolong hambanya selagi si hamba tu menolong saudaranya. Kita tolong orang lain, Allah Ta'ala tolong kita. Kita tolong sama ada dengan duit ke, dengan nasihat ke. Kita niat macam tu. Kita berada dalam majlis ilmu pun begitu juga. Bila berlaku pengajian, pembelajaran, tadabbur, perkongsian ilmu, niat kita nak tolong. Saya kalau sebelum ni lah, saya lebih suka lepas subuh ni kita baca surah ke, baca Quran. Tapi bila dah kita buat begini, kita niat kita nak tolong saudara kita supaya mereka dapat lebih memahami Quran. Maka kita buat program tadabbur Quran. Nabi pesan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala sentiasalah dia tolong si hambanya. Allah Ta'ala akan tolong kita, Nabi kata, selagi mana si hamba tu tolong saudaranya. Kita tolong orang lain, Allah Ta'ala akan tolong kita. Kena yakin ini macam janjilah. Walaupun Nabi tak sebut janji, tapi begitulah. Bila Nabi beritahu, begitulah. Seolah satu jaminan di sisi Allah Ta'ala yang Nabi beritahu, kita tolong orang lain, Allah Ta'ala akan tolong kita. Macam mana Allah Ta'ala tolong tu, itu kita tak tahulah. Tapi yang pentingnya, bila kita niat nak tolong orang lain dan suka menolong, khususnya menolong orang-orang miskin dengan kemampuan yang kita miliki, harta ke, pakaian ke, makanan, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Lebih-lebih lagi kalau di akhirat nantilah, dilepaskan kita daripada kesusahan yang berlaku di sana. Jadi saya cukup lah. Masa pun dah cukup dah. Kita mula 7:35, 7:36. Dah lebih 1 minit. Baik, kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Oh, Cik Guno. Ni Bagus Cik Guno ni. solat lah. Ya. Bagaimana kedudukan cerita Nabi nak bakar rumah? Ya. Bagi orang Nabi nak bakar rumah lah bagi orang tak sembahyang Jumaat. Betul. Sedangkan Jumaat ni sembahyang Jumaat ni fardu kifayah. Satu. Yang kedua, bagaimana sebenarnya fawailul lil musallin ni, adakah tujuannya orang tak sembahyang tu ataupun dia orang sembahyang dah tapi dia tak jaga? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Memang ada hadis yang sebut begitu ya. Apabila diperintahkan salat ataupun dia diiqamatkan, kemudian Nabi perintahkan untuk melihat sesiapa yang tidak ikut serta. Dalam hadis tu dia sebut macam mana, fa uharriku alaihim buyutahum, aku nak bakar rumah mereka ni, orang yang yatakhallafuna an salatil jemaah, yang tidak ikut serta salat jemaah. Nabi kata, Nabi beri ancaman, fa uharriku, asal lebih kurang gitulah, matanya nak bakar rumah. Tapi sebenarnya realitinya tak pernah berlaku pembakar rumah tu. Nabi tak bakar pun. Tapi hadis ni menunjukkan suatu laqad hamamtu, laqad hamamtu, aku benar-benar berkeinginan an amura rajulan, untuk seorang lelaki fa yusalli al-jum'ah bin nas, kemudian mereka pun salat Jumaat dengan manusia. Kemudian hak tak ikut sama tu, summa uharriku, aku nak bakar, maksudnya nak bakar rumah kaum yang yatakhallafuna anha. Yatakhallaf iaitu yang tidak ikut serta. Nak bakar ni suatu peringatan yang tegas menunjukkan kepada perlunya salat berjemaah. Salat berjemaah. Cuma kedudukan hukum salat berjemaah dari sudut fardu kifayah, fardu ain itu dia bergantung kepada realiti sebenarnya, keadaan, situasi. Salat jemaah ni suatu cara yang kita kata yang menjadi sunnah Nabi yang tetap. Nabi tak pernah salat sendirian. Nabi rumah dia sebelah masjid, dia bukan jauh. Memang salat memang asalnya berjemaah, kita kena faham. Kita tidak boleh untuk memilih solat bersendirian kecuali ada keuzuran. Keuzuran, ada sebab-sebab lain yang tak mengizinkan. Macam kita sekarang ni dilanda pandemik COVID-19, ini keuzuran. Bukan kita tak nak pergi solat. Tapi kalau tak ada keuzuran, kita tidak sakit, tak ada wabak penyakit, kita saja-sajanya masuk waktu, tak apalah aku solat rumah. Tak boleh. Memang tak boleh. Adapun yang ulama sebut menjadi fardu kifayah,
Iaitu dalam konteks apabila dalam satu kampung tu tak ada langsung orang yang berjemaah, tak ada masjid, tak ada surau, tak ada berjemaah, maka semua dianggap berdosa kerana mengabaikan solat berjemaah. Dia mesti ada. Maknanya dalam satu kampung kalau dah ada masjid, ada surau, dah ada orang solat berjemaah, maka gugurlah kewajipan. Tapi orang lain sepatutnya kena pergi jugalah sebab asalnya begitu. Untuk mengelak daripada semua menanggung dosa, maka kena ada solat berjemaah. Bahkan dari segi sunnahnya itulah sepatutnya. Cuma bagi yang tak dapat berjemaah macam tadilah, sebab dia ada al-a'zar asy-syar'iyyah, keuzuran yang dibenarkan dari segi syarak. Sehingga kan Nabi beri jaminan kalau seseorang tu sentiasa menunaikan solat berjemaah, sentiasa solat berjemaah, tiba-tiba dia sakit atau dia bermusafir, maka tetap ditulis baginya pahala dia solat berjemaah walaupun dia tidak lagi berjemaah. Kerana menjadi kebiasaan dia sentiasa solat berjemaah. Dia solat berjemaah, tiba-tiba dia sakit tak dapat berjemaah, dia tetap dapat solat pahala berjemaah walaupun dia solat di rumah. Ada hadis yang menyebutnya idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan. Idza marida al-'abdu, idza marida ke idza safara dulu, tak pasti. Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan. Idza marida al-'abdu, ni nak kita nak cerita tentang kepentingan solat berjemaah. Bila orang tu dah biasa solat berjemaah, kalau dia sakit sekalipun, dia bermusafir dan dia tak ada peluang nak berjemaah, dia tetap dapat pahala berjemaah tu. Idza maridal abdu, betul. Au safara. Bila seseorang hamba itu sakit, maknanya tak dapat lagi ke masjid untuk berjemaah, au safara, atau dia keluar bermusafir. Musafir ni mana perjalanan jauh. Pergi Kuala Lumpur kot, maknanya perjalanan itu lebih pada 2 marhalah. Tapi dia tak ada peluang untuk berjemaah sebab dia sakit dan dia bermusafir, tetapi tetap kutibalahu, ditulis untuknya pahala berjemaah seumpama makana ya'malu muqiman sahihan, seperti yang dilakukan oleh orang yang bermukim, orang yang tidak musafir dan orang yang sihat. Hadis ini menggambarkan pentingnya kita melazimkan diri dengan berjemaah. Apa dah cikgu nak soalan kedua terlupa nak tulis tadi. Soalan kedua, fawailul lil musallin tu. Ya. Fawailul lil musallin tu. Apa maksud celakalah bagi orang yang solat? Kita rujuk dalam tafsir lah. Dalam tafsir dia sebut maksud celaka solat di sini allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang leka cuai berkenaan dengan solat. Maksud solat, leka solat ni bukan tidak khusyuk dalam solat. Sebab ayat tu bukan datang dengan allazina hum fi salatihim, bukan fi tapi an. Sebab itu kata siapa dia ya? Kata silap Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata muncullah ayat ni turun dengan an salatihim, bukannya fi salatihim. Sebab kalau ayat tu datang dengan lafaz allazina hum fi salatihim menunjukkan lalai dalam solat. Tak, ini lalai berkenaan dengan solat. Ditafsirkan oleh Nabi maksudnya allazina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Orang yang tidak orang yang mentakhirkan, melewatkan solat pada waktunya. Jadi maksud sebenar kena cari perkataan itu Ustaz Rusdan, itu allazina hum an salatihim tu. Orang-orang yang terhadap solat tu mereka sahun, mereka cuai. Kena faham an tu menunjukkan bukan solat tu tidak khusyuk. Sebab untuk khusyuk satu patut memang payah. Ia merujuk kepada sikap orang tu dengan solat tu. Itu contohnya dia meremehkan solat. Dah masuk waktu dia buat-buat, biarlah, tak apa, waktu panjang lagi, zuhur banyak lagi. Sebab as-sahun yang dimaksudkan di sini merujuk kepada orang tu dia solat tapi dia solat di akhir waktu. Kalau cari dan insya-Allah dan tafsir ada dibincangkan tentang maksud al-lahu di sini. At-tasahul di sini adalah apa dia? At-tasahul adalah at-tahawun, bersikap tahawun ni meremehkan, melekehkan, buat tak ambil berat dengan sebahagian kewajipan. Contohnya kata akhur an adaiha fil jamaah. Sengaja melewatkan daripada menunaikan berjemaah. Maknanya tak pergi solat berjemaah.
ataupun solat di akhir waktu. Itu maksudnya, bukannya dengan maksud tidak khusyuk, sebab tidak khusyuk itu memang berlaku kepada sesiapa. Cuma kita kena mujahadah, kena berusaha supaya solat kita boleh sempurna khusyuknya. Jadi maksud sahun di sini orang yang tidak mengambil berat urusan solat. Kalau solat akhir waktu, solat pun cepat-cepat. Sebagaimana solat orang munafik, Nabi kata kalau solat asar tu dia bila masuk waktu dia tak solat, bila dah dekat dengan maghrib barulah cepat-cepat nak solat, seperti nakaradik, seperti patukan ayam. Cepatnya dia punya dia sujud, kemudian duduk antara sujud pula. Dalam masa tak sampai 2 minit dah selesai solat 4 waktu. Ini tak boleh lah. Ini yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, terhadap solat tu mereka sahun, itu mereka tahawun, mereka buat remeh, buat main-main, solat di akhir waktu, ataupun tidak mahu menyertai jemaah padahal mereka boleh berwaktu. Mana mereka tak ambil berat lah. Dengan maksud mudah tak ambil berat. Dan tidak termasuk sahun di sini meninggal singgah solat itu masuk hukum lain pula. Bukan maksud tarkuha, meninggalkan solat, sebab at-tarku kufrun akbar, meninggalkan solat itu jatuh kepada kufur yang besar. Sekiranya dia tidak engkar, kalau engkar itu jatuh kepada habislah. Kalau engkar itu jadi kafir lah, sebab mengingkari perkara yang wajib dalam agama. Okey, kalau ada soalan lain seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ya, apa Okey, Cik Baki ya. Berkenaan lagi solat berjemaah kan. Ya. Jadi mana lebih baik kita berjemaah ke masjid, maknanya kita masjid ni jadi makmum lah, daripada kita jadi imam kat rumah. Maknanya bukan musim pandemik Covid lah. Maknanya kalau kita solat kat masjid, kita bukan imam lah, kita makmum. Tapi tinggal kat rumah anak bini, solat bertaburan seorang diri. Mana lebih baik kita jadi imam kat rumah. Itu dia Ustaz. Kalau nak kira dari segi baik, yang lebih baiknya solat di masjid. Solat di masjid. Kalau nak solat berjemaah di rumah, kita melihat kepada keperluan, tapi bukannya sentiasa, bukannya sama-sama lah orang Kelantan kata. Boleh juga untuk sekali-sekala berjemaah dengan ahli keluarga di rumah, tapi bukannya menjadi kebiasaan atau menjadi kelaziman. Sebab kita melihat yang menjadi amalan para sahabat pun ada keluarga, mereka pun ada isteri, ada anak-anak, tapi mereka tetap datang berjemaah di masjid bersama dengan Nabi. Bahkan untuk orang perempuan lah khususnya, anak-anak perempuan yang dah dewasa, untuk isteri kaum ibu, sebenarnya solat yang lebih utama bagi mereka solat di rumah. Tapi kalau mereka nak ke masjid untuk berjemaah, tak ada halangan, boleh juga. Tapi lebih afdal untuk orang wanita solat di rumah. Tapi untuk lelaki yang lebih afdal mereka solat berjemaah di masjid. Cuma kalau mereka nak berjemaah di rumah, itu melihat kepada keadaan dan keperluan. Itu kalau nak melihat dari segi keutamaan atau dari segi yang afdalnya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak dua tiga perkara. Ustaz, yang pertama begini Ustaz. Katalah saya di masjid sebagai makmum. Kemudian boleh ke tidak bila saya balik, saya jadi imam kepada yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada beza tak solat wajib dengan solat sunat ni, segi pergerakan dia, di segi pergerakan lah. Sebab kalau kita tengok di Mekah kan Ustaz, bila dia semaya sunat tarawih ni, saya tengok banyak pergerakan lah dia orang ni. Yang ketiga Ustaz, solat lihat mushaf ni lagu mana Ustaz? Solat lihat mushaf. Lihat pada mushaf. Dalam penerangan Ustaz Dr. Mazhar, dia kata zaman Nabi ada dah berlaku bila mana seorang nama Zakwan, dia semaya lihat mushaf, kemudian tak silap Aisyah ke tidak tegur pun. Maknanya wallahu alam Ustaz. Minta penjelasan Ustaz. Kita dah solat di masjid sebagai makmum, kemudian kita pulang di rumah tengok ahli keluarga kita, anak kita, isteri kita solat. Kemudian kita nak solat sekali jadi imam, boleh. Ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik dia pernah datang ke masjid Nabi solat. Kemudian bila dia balik, kapung dia,
dia jadi imam. Jadi bila dia jadi imam, solat hak fardu yang kedua dia solat sebagai imam itu dikira dah sunat adalah, sebab solat fardu ni sekali je wajib. Bila dia solat sekali lagi, maka solat tu dianggap sunat bagi dia. Tapi orang hok ikut belakang dia makmum tu dianggap wajib. Maka di sini ulama buat kesimpulan atas hadis Anas tadi, Anas dah solat fardu dengan Nabi di masjid. Kemudian dia pulang ke rumah, dia solat pula sekali lagi untuk membolehkan orang kampung dia ataupun jemaah dia yang belum solat tu dapat ikut dia. Maka ulama fiqh kata yajuz ataupun jawaz iktimam al-muftarid bil mutanaffil, adalah harus untuk ikut orang yang solat fardu berimamkan dengan orang yang sembahyang sunat. Al-muftaridu dengan al-mutanaffil. Hak makmum tu solat fardu sebab mereka belum solat. Anas tu solat fardu tu dianggap sunat bagi dia sebab hak fardu tu dia dah solat dah. Kalau tak silap solat isyak rasanya. Dia dah solat isyak di masjid jadi makmum, dia balik dia solat pula. Itu boleh. Sebab tu kalau kita pergi ke masjid, mungkinlah kalau bulan Ramadan, contohnya untuk kita kaitkan dengan soalan cikgu ni, kita pergi lewat, kita pergi orang sembahyang tarawih dah. Kita belum solat fardu isyak lagi. Tak apa, kita boleh ikut. Kita boleh ikut imam yang niat solat sunat, kita solat fardu. Yalah. Sebab keadaan macam itu, tapi tak, itulah. Atas apa yang berlaku kepada Anas bin Malik tadi. Kemudian solat wajib, solat sunat, adakah terdapat perbezaan? Dia kes yang pertama tadi, perbezaan sunat dari segi niat. Niat dia tak menjejaskan sebab imam dengan makmum yang diambil kira adalah perbuatan. Bila kita solat berjemaah, yang Nabi sebut innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Apabila adanya imam dalam solat berjemaah, imam itu dijadikan ketua lah, ketua untuk makmum tu ikut. Jadi maknanya makmum wajib ikut perbuatan imam. Adakah terdapat perbezaan? Setakat yang saya tahulah, yang kita dah belajar, solat sunat berbeza dengan solat fardunya dari sudut solat sunat ni kita boleh sembahyang duduk. Sebab Nabi pernah buat begitu. Bila takbiratul ihram, Nabi berdiri, kemudian duduk. Bukan ada keuzuran pun. Tapi maknanya nak beritahu solat sunat ni dia ada sedikit kelonggaran. Boleh solat duduk. Walaupun kita tak berhajat untuk duduk. Mungkin kita tak lenguh. Tapi saja nak duduk, boleh. Tapi solat fardu tak boleh. Solat fardu mesti solat dengan qiyam, dengan berdiri. Kecuali ada keuzuran yang memaksa kita duduk. Sebagaimana Nabi beritahu apa dia? Imran bin Husain. Salli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati', jika kamu tak mampu maka dalam keadaan jalisan, duduk ataupun qa'idan. Kalau tak mampu pula, salatlah ala jambin, berbaring. Tapi solat asar fardu berdiri. Tapi solat sunat ada kelonggaran, boleh solat duduk. Tapi yang lain-lain kalau kita nak buat bandingan, kata di Mekah bila solat sunat mereka banyak bergerak, wallahu alam, kita pun tak pasti kenapa pula berlaku begitu. Mungkin tabiat mereka ni banyak bergerak apa, itu masalah jugalah. Sebab pergerakan dalam solat ni dia tak boleh terlalu banyak. Tak boleh 3 kali berturut-turut. Dia tak boleh, ialah pergerakan yang menyebabkan di luar uruf solat. Kemudian solat melihat pada mushaf itu harus. Banyak dah saya baca, jumpai fatwa-fatwa dan penjelasan para ulama dalam kes ni, dia kata harus boleh. Bila kalau kita, khususnya kita nak solat malam lah, mungkin kita nak baca ayat yang panjang, walaupun solat fardu sekalipun. Itu pun kita pernah jumpa ada imam yang dia solat subuh, dia letak mushaf yang besar depan tu, dengan tempat letak mushaf yang tinggi. Jadi dia baca untuk rakaat yang pertama, surah tu satu muka surat sebelah, katakanlah sebelah kanan. Kemudian rakaat yang kedua, lepas Fatihah dia baca surah yang muka surat sebelah kiri. Itu tak ada masalah, boleh. Diharuskan. Cuma jangan menyebabkan berlaku pergerakan yang terlalu banyak lah. Tapi insya-Allah kalau dia dah apa dia, contohnya guna pengepit kain tu supaya naskah Quran tu tidak apa dia, bergerak. Kadang-kadang mungkin ada angin ke, angin kipas apa, jadi helaian muka surat tu dah beralih. Tadi dia baca hal lain, lepas tu nak baca nak sambut tak tahu mana dah. Sebab apa? Sebab dia pun tak hafal, tak ingat. Itu kena awasi perkara itu supaya tidak berlaku. Sebab kita nak pastikan kalau lihat mushaf,
tidak melibatkan banyak pergerakan. Ini banyak kita lihat kalau di Mekah ya, ada setengah orang bila imam solat tarawih, dia ambil mushaf yang kecil dalam poket dia, mushaf Quran tu dia pun buka. Ataupun Quran yang besar juga dia letak. Jadi bila nak rokok dia pun letak satu tempat depan dia, mungkin ada tempat yang tertentu lah. Tapi kalau depan tu ada orang lain, biasa dia guna mushaf yang kecil. Itu harus boleh. Asalkan tidak membawa kepada pergerakan yang banyak. Okey, kita dah lewat dah 7.55. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya pasal semaya fardu ni. Jemaah di masjid, lepas tu kita klik jemaah di rumah tu. Kita sebagai imam, niat dia tu, kita nak niat macam mana? Niat sunat ke niat fardu juga? Bukan niat. Kita niat fardu. Memang niat fardu. Tetapi dari segi hukum solat, benda tu dah tak dikira wajib dah. Sebab yang wajib dah selesai dah. Yang wajib dah selesai dah. Dari segi hukum niat memang niat fardu juga. Tapi dari segi hukumnya, nisbah kepada kita, taklif untuk kita yang wajib tu dah gugur dah. Sebab kita dah laksana pertama. Macam haji lah. Haji kalau seorang kanak-kanak yang kecil, anak-kanak ni umur 10 tahun katalah. Mak ayah dia duit banyak, pergi Mekah bawa anak kecil umur 10 tahun. Haji tu sah atau tidak sah? Tetapi tidak menggugurkan wajib haji. Bila kanak-kanak ni dah dewasa nanti, dia tetap menunaikan haji yang wajib. Hak ni sebab dia belum balik lagi. Haji dia sah. Cuma nisbah kepada wajib memang tak wajib lah sebab dia belum balik, dia masih kanak-kanak. Tapi haji itu sah dan ibu bapa dapat pahala haji dia. Dan bila budak ni dah meningkat dewasa, kewajipan haji tidak gugur, dia tetap wajib haji. Dia tak boleh alasan, aku masa kecil dulu, umur 10 tahun, 11 tahun masa sekolah rendah, aku pergi Mekah dah wajib dah. Kita mengatakan itu tak diambil kira untuk menggugurkan kefarduan haji bagi dia. Sebab dia punya syarat wajib bagi dia itu setelah dia balik. Tapi bukan bermakna haji itu tak sah. Dalam bab solat tadi, solat yang dah wajib tu dia dah buat, dah selesai dah. Habislah. Kemudian bila ada keperluan tertentu dia nak solat sekali lagi, solat tu dia anggap sunat bagi dia, tapi dia niat wajib lah. Tapi ni sebab pada hukum dia anggap sunat. Jadi kita berhenti setakat tu, masa pun dah lewat dah. Tak sempat tanya. Tak apalah, insya-Allah untuk soalan betul itu kalau sempat saya akan jawab dalam grup WhatsApp atau grup Telegram nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairul jaza. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Dia dekat betul dia jumpa juga dia. Kali nanti kita lagi gendong Ustaz pergi kedai kopi. Terus naik kereta nak gendong dengan motosikal. Suruh orang Selangor, orang kedai Selangor kata gendong ke apa tu. Dia bahas tu. Bonceng. Gulas hati ke Cikgu Merat? Ya. Gulas hati ke? Gulas hati boh. Gulas hati boh, kita pakai pergi belakang. Kita Ustaz saja kita gendong belakang. Boleh. Okey, Cikgu Sofia. Okey, terima kasih. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jazakumullah khairan. Sekian salat.